Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu ala rasulina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Kullama ikhtalafa al-malawan wa tagaba al-asran wa karrar jidan wastaqbala al-firqadan wa balligh ruhahu wa arwah ahli baiti minna tahiyyat wassalam. Warham wa barik wa sallam alaihi wa alaihim kisiran kisira ala yaumil hasyr wa qarar wa aghfirana warhamna wa tuhbana ya ilahana bi kulli salatin minha. Dengan izin Allah, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung Mu'jizat Ahmadiyah, risalah Mu'jizat Ahmadiyah, Mu'jizat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maktub ke surat ke-19, dan kita sampai ke isyarat ke-9. Minggu-minggu lepas kita baca tentang keberkatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberkatan air dengan doa Nabi SAW, keberkatan ta'am, makanan. Dan hakaza kita sudah baca tentang perkhabaran gaibu Rasulullah SAW daripada masa akan datang. Dan isyarat yang ke-9 ini pula berkaitan ketaatan pokok-pokok kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mujizat ini terlalu banyak dan dinukil dengan nukilan-nukilan yang mutawatir, yang sangat kuat, tidak ada syak dalamnya. Mujizat yang berkaitan pokok ini secara mutawatir maknawi, seperti tawaturnya terbit air dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah baca itu. Mujizat ini memiliki bentuk yang berbilang-bilang dan telah sampai kepada kita melalui jalan yang banyak. Versi-versi, sahabat-sahabat, seorang sahabat dia melihat dengan aspek yang lain, sebenarnya aspek yang lain. Tetapi pada asasnya memang berlaku, itu kita panggil itu mujizat tawatur maknawi. Contohnya semua seorang sahabat kata dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tukul kurma atau yang tunggul kurma yang kering tu dia menangis. Ada yang kata seorang kata seperti nangis seperti unta, yang seorang kata seperti kambing, dan ada yang satu versi yang lain kata Nabi SAW turun dan sembang dengan pokok itu. Versi yang lain-lain, tetapi kejadian yang tetap bahkan jadi bagi tahu pokok itu adalah nangis kerana berpisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita panggil itu mutawatir ma'nawi. Okey. Yang ada beberapa contoh yang kita akan baca di sini, sekitar 7-8 contoh. Lepas itu kita akan baca tangisan tunggul kurma di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sebab berkaitan dengan pokok. Yang contoh yang pertama kita baca hari ini dinukil daripada kitab Ibn Majah dan Darimi, Baihaqi. Mereka riwayatkan daripada Anas bin Malik dan dengan versi yang lain Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Sayyidina Umar. Dan mereka mungkin versi-versi yang lain dan mereka ceritakan bahawa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berasa sugul dan sedih daripada pendustaan para kafir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda doa yang, Ya Rabb, adini ayatan la ubali man kazzabani ba'daha. Ya Rasulullah doa, wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku satu tanda, yakni mukjizat yang aku tidak peduli siapa yang mendustakanku selepas itu. Dalam riwayat Anas bahawa Sayyidina Jibril hadir ketika itu. Masa Nabi SAW doa, Jibril pun ada di sana hadir, dan di sana terdapat sebatang pokok di sebelah wadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada pokok tersebut dengan pemberitahuan Sayyidina Jibril, sehinggalah pokok itu datang ke sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersabda kepada pokok tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhabi, pergilah. Lalu pokok itu pergi dan tetap di tempatnya semula. Ini yang kita melihat dalam map di sini, yang tadi saya melihat sini, dekat masa tadi saya tunjukkan itu, dia terlari.
yang dekat Kabe itu kan ada masjid, dekat sini, Masjid Jin. Ni kita panggil masa pergi jalan kubur Mu'alla kan. Ini Masjid Syajarah pokok. Ini Masjid Jin yang masa kita keluar dari Marwah itu. Sini Marwah. Masa kita keluar jalan ke kubur Mu'alla, dekat Mu'alla sini. Ini Mu'alla. Dan sebelum sampai Mu'alla itu, sini ada satu Masjid Syajarah. Masjid pokok. Di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam masa itu dipanggil. Pokok itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia masuk ke tempatnya. Di atasnya itu Masjid Jin itu pun nanti kita akan ceritakan hari ini insyaallah, yang berlaku satu mukjizat yang lain. Jadi pokok itu kata masa itu sehinggalah pokok itu datang sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ada yang riwayat yang lain pokok itu bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata syahadat kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang contoh yang kedua dalam kitab Qadul Iyad, yang kitabnya Syifa Syarif. Syifa Syarif itu semuanya berkaitan dengan mukjizat Rasulullah SAW. Yang kitab yang sangat besar tu. Lebih 1000 mukjizat Nabi SAW diceritakan dalam buku itu. Dalam buku itu yang daripada versi Sayyidina Abdullah ibn Umar, yang anak Sayyidina Umar radhiyallahu an, alim sangat, yang Sayyidina Abdullah ibn Umar, dan beliau yang meriwayatkan radhiyallahu an bahawa seorang Arab Badawi datang kepada Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Aina turid yani? Kamu pergi ke mana?" Arab Badawi itu berkata, saya pergi kepada ahli, ana azhab ila ahli, yani keluargaku. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Hal laka ila khair min zalik?" Adakah kamu ingin memiliki kebaikan yang lebih baik daripada itu? Arab Badawi berkata, "Apakah itu? Apa yang lebih baik daripada yang saya pergi kepada keluarga itu?" Dan Rasulullah SAW bersabda, "An tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Yani, engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah semata-mata dan tiada sekutu baginya, dan bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Arab Badawi itu berkata, siapakah yang bersaksi dengan kesaksian ini? Adakah kamu saksi syahid yani? Mana saya tahu kamu Nabi maksudnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hazihi syajaratus samurah." Pokok yang berwarna coklat ini. Ibnu Umar berkata, lalu pokok itu mencabut dirinya dari tempatnya dengan bergoyang-goyang dan datang membelah bumi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam meminta pokok itu untuk mengucapkan syahadat sebanyak 3 kali. Pokok itu mengucapkan kesaksian di atas benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pokok itu pergi, lalu pokok itu pergi dan tetap di tempatnya semula. Ada versi yang lain daripada dalam Buraidah, Ibnu Hasib al-Aslami dengan nuklian yang sahih, beliau kata, sedang kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, tiba-tiba datang seorang Arab Badawi dan meminta tanda atau mukjizat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW bersabda sambil menunjuk ke arah sebuah pokok, yang kepada orang itu, "Qul li tilka syajarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uka." Katakanlah kepada pokok tersebut bahawa Rasulullah SAW memanggilmu. Lalu pokok tersebut bergoyang ke kanan dan ke kiri, mengeluarkan akar dari bumi dan datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Salam sejahtera ke atas engkau wahai Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian Arab Badawi berkata, "Perintahlah agar pokok itu kembali ke tempatnya semula." Lalu Rasulullah SAW memerintahkan pokok tersebut untuk kembali
Jadi pokok itu pun kembalilah ke tempat asalnya. Kemudian Arab Badawi itu berkata, izinkan aku sujud kepada kamu. Yani dia nak sujud kepada Nabi SAW. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, la izna li ahadin. La izna li ahadin. Yani tiada keizinan bagi siapa pun. Tak boleh mencium kaki. Lalu Arab Badawi berkata, oleh itu, saya akan mencium tangan dan kakimu. Lalu Rasulullah SAW mengizinkan ya, cium tangannya. Yani cium tangan kaki, tapi tak bagi izin sujud kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang contoh yang seterusnya daripada Sahih Muslim diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahawa beliau berkata, kami berada dalam satu perjalanan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masa itu Rasulullah, tapi tempat kawasan itu makan pokok itu kurang, jadi semua ada batu-batu. Jadi Nabi SAW maksudnya telah mencari tempat membuang hajat. Tak adalah masa sekarang di semua tempat tandas kan. Kalau ada orang nak pergi tandas pun jauh daripada rumah sedikit. Sayyidatina Aisyah pun masa hadisah ifk diceritakan, mereka keluar tandas dari rumah jauh sedikit bersama Ummu Mistah. Mistah tu jauh sedikit. Yani dalam 2 hari sekali mereka pergi. Katanya lah, riwayatnya macam tu. Jauh sikit. Tapi Nabi SAW pun cari macam tempat untuk membuang hajat. Namun baginda tidak menemui satu pun tempat tertutup daripada pandangan manusia. Kemudian baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pergi kepada 2 batang pokok yang jauh sikit. Lalu baginda memegang satu ranting daripada ranting-ranting daripada salah satu daripada pokok tersebut, seolah-olah dia pegang daripada telinga 2 unta. Kan? Lalu pokok itu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti seekor unta yang taat mengikuti penuntutnya. Baginda merapatkan kedua-dua pokok itu dengan cara yang sama. Kemudian baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iltaima alayya biiznillah. Jadilah kedua, satu ke atasku dengan izin Allah, yang tutup, yani tutup, buat tempat yang tutup. 2 batang pokok itu jadi tutup atasnya misalnya. Lalu kedua-dua pokok itu menjadi satu dan menjadi tabir ataupun lah macam tirai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun duduk di belakang pokok itu. Selepas membuang hajat, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kedua pokok itu kembali ke tempat masing-masing. Jadi dalam riwayat yang lain, Jabir berkata, Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Jabir, ya Jabir, kulli hazihi syajara yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilhaqi bi sahibatika hatta ajza khalfakuma. Wahai Jabir, katakanlah kepada pokok ini yang kejadian yang atas tadi itu, tapi versi Jabir dia kata, kepada Jabir, Nabi SAW kata kepadanya, sabdanya, katakanlah kepada pokok ini, Rasulullah SAW bersabda kepadamu, bersatulah dengan temanmu yang pokok satu lagi, sehingga aku boleh duduk di belakang kamu berdua. Ya. Di 2 pokok yang jauh bersatu. Mereka keluar jalan-jalan dan bersatu satu tempat. Jadi tempat sitar, yani tirai kepada Nabi SAW. Saya pun berkata begitu, kata Jabir. Lalu kedua-dua pokok tersebut bersatu. Ketika aku menunggu, tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan mengisyaratkan dengan kepala baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani begini, ke kanan dan ke kiri. Lalu 2 pokok itu pun pergi tempat masing-masing dan masuk di tempatnya. Okay, yang contoh yang seterusnya yang lain ini daripada Al-Imam Ibn Fawrak yang digelar sebagai Imam Syafi'i kedua sebagai kinayah atas ijtihadnya. Beliau yang riwayatkan, suatu malam ketika Ghazwat Taif, Nabi SAW masa berjalan ke Taif, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
merondo di atas kuda dalam keadaan mengantuk. Lalu hampir bertembung dengan sebatang pohon sidir. Lantas pokok itu terbelah dua untuk baginda untuk memberi laluan kepada Rasulullah SAW tanpa menyakitkan kuda. Dan Nabi SAW lalu tapi macam mengantuk, tak tengok depan. Dia tersuar dengan satu pokok. Pokok itu terbelah bagi jalan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun melintas bersama kuda di antara kedua-dua pelang tersebut. Pokok itu masih kekal berdiri. Begitu atas dua kaki sehingga ke waktu ini. Dan dalam keadaan yang diberkati. Tak tahu masih ada kata orang tahu ini jalan Taif dari Makkah ke Taif ini berjalan kaki. Kalau naik kereta lah ikut jalan ni pendek kan shortcut ni. Di masa itu tapi kita tahu apa yang ada yang benar sejarah pokok ke apa ke dipotong diruntuh. Sekarang masih ada ke tak pasti. Yang contoh yang seterusnya itu berkaitan ini cantik juga. Dia kata daripada Ya'la radhiyallahu an memberitahu dengan versinya dengan riwayat yang sahih bahawa sebatang pokok disebut sebagai talha atau samurah. Ashabus samurah, macam samurah itu di sana adalah banyak pokok. Pokok yang kebanyakannya samurah di sana. Masa di Hudaybiyah, Nabi SAW buat bai'ah di bawah pokok samurah. Jadi dipanggil Ashabul Bai'ah yang 1,400-500 orang itu Ashabus Samurah, Ashabul Bai'ah. Dan pokok samurah itu telah datang dalam satu perjalanan lalu mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seakan-akan bertawaf mengelilingi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pokok itu kembali ke tempatnya semula. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Innaha yani hazihi syajarah istazanat an tusallama 'alaiha." An tusallima 'alaiha. Maksudnya, sebenarnya pokok ini minta izin untuk mengucapkan selamat ke atasku. Pokok ini meminta izin untuk mengucapkan salam ke atasku. Yani pokok itu meminta izin daripada Tuhan sekalian alam untuk mengucapkan selamat ke atasku. Dia minta izin daripada Allah SWT dan datang. Kita memahami di sini adalah banyak pokok ke batu ke bagi salam kepada Rasulullah SAW. Assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah. Masa Nabi SAW dapat wahyu dan turun rushing daripada Gua Hira ke rumah Sayyidatina Khadijah di kiri dan kanan. Mana-mana bersua dengan pokok batu ke bersalam kepada Rasulullah SAW. Assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah. Maksudnya pokok-pokok itu dan benda yang kita panggil kaku, jamidat yang benda yang kaku itu juga bertasbih Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun ibadat kepada Allah SWT dengan cara sendiri. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Yani apa yang ada di langit dan di bumi tidak ada kecualian. Semua tasbih Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita tidak memahami tasbih mereka. Seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Nabi SAW juga, Nabi SAW mengambil dalam genggamannya segenggam batu-batu kerikil kecil. Dan batu-batu itu mula bertasbih Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW letak batu-batu itu di tangan Sayyidina Abu Bakar, lepas itu di tangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berterus mereka tasbih. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW pun dengar tasbih mereka. Maksudnya semua makhlukat itu dengan bahasa sendiri. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi walakinna la tafqahu tasbihahum. Walaupun kita tidak memahami tasbih mereka dengan bahasa sendiri. Yani pokok itu maksudnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mushtaq yani, rindu yani. Oke, ini yang versi yang seterusnya yang sungguhnya para muhaddis meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu adalah seorang juga sahabat yang sangat besar dan muhaddis dan sangat memahami Al-Quran Karim. Tapi mula-mula seorang pengembala kan.
pengembala yang membunuh Firaun Hazil Ummah, yaitu siapa itu yang membunuh di perang mana? Perang Uhud, Abu Jahil. Dia membunuh Abu Jahil. Firaun Hazil Ummah, Ibn Mas'ud. Beliau yang memang macam Quran itu sangat merdu, sebab dia dengar bacaan Jibril dengar baca Quran itu, dia baca dengan cara dia. Beliau yang riwayatkan, sungguhnya sebatang pokok telah memberitahu kedatangan para jin Nusaybin. Nusaybin ini di selatan Turki, di sempadan dengan Suriah, masih ada negara bandar ini nama Nusaybin juga. Semua bandar ada jin khusus duduk di sana. Jadi para jin Nusaybin ketika mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menganut Islam di satu tempat bernama Batnun Nakhl. Ya. Al-Imam Mujahid meriwayatkan dalam hadis ini daripada Ibn Mas'ud bahawa para jin meminta satu dalil. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebatang pokok untuk datang kepadanya, kepada Rasulullah SAW. Lalu pokok itu datang menarik akarnya dan keluar daripada tanah dan berjalan datang kepada Nabi SAW. Kemudian kembali semula ke tempat pokok itu sekali lagi. Maka satu mukjizat saja sudah mencukupi bagi kelompok jin. Maka saya tertanya-tanya, bukankah siapa yang telah mendengar 1000 mukjizat seperti pokok ini namun tidak mendapat hidayah kepada Islam adalah lebih syaitan daripada syaitan yang para jin mengungkapkan dalam ayat yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata, dan bahawa sungguhnya orang yang bodoh dari kalangan kita telah mengatakan terhadap Allah kata-kata yang melampau kebenaran. Ya. Ini tempat Batnun Nakhl dekat antara Makkah dan Taif. Masa berjalan ke Taif tu, tempat kawasan Nabi SAW masa balik dari Taif, berhenti dan solat di sana. Di sinilah para jin datang dan mereka dengar. Sini kawasan perjalanan ke Taif, ini. Kalau dari Makkah keluar begini ke Taif di sini, Taif sini. Ini tempat ini. Tempat yang kawasan ini, masa Nabi SAW. Masa itu para jin, sebab kita tahu kan, dulu para jin mereka naik samawat, langit. Jadi mereka ambil khabar-khabar yang apa saja, membawa kepada manusia, bagi tahu apa yang akan berlaku. Tapi masa Quran turun, mula nuzul Quran, mereka dihalangkan, tak boleh naik samawat, tak boleh ambil khabar. Dan mereka kata, apa yang berlaku? Kenapa kita dihalang? Kenapa kita buat rajam dengan batu, dengan api ke apa ke? Sebab itu mereka cari. Mereka sudah keluar ke penjuru alam, cari apa yang fasad. Dan masa mereka sampai ke Batnun Nakhl ni, masa itu Nabi SAW solat tengah malam, dan mereka dengar Quran. Mereka kata inilah sebabnya. Dan mereka jumpa dengan Nabi SAW dan dengar Quran, masuk Islam dan membawa Islam itu kepada kabilahnya dekat Batnun Nakhl ni. Hakaza yang ini tadi yang saya tunjukkan di sini. Ini masjid Syajarah. Yang atasnya itu masjid jin kan. Di sini pun seketika Rasulullah SAW keluar bersama Abdullah bin Mas'ud juga. Abdullah bin Mas'ud. Dan Nabi SAW bagi tahu tengah malam tu. Bagi tahu Abdullah bin Mas'ud, kamu berhenti sini, dibuat satu daerah. Jangan keluar daripada daerah ini. Dan Nabi SAW berjalan ke depan, tapi Abdullah bin Mas'ud tak nampak, tapi dengar suara. Seolah-olah ada gaduhan yang ada di sana. Nak keluar, nak bantu Nabi SAW, tapi dia ingat, Nabi SAW kata jangan keluar. Dan Nabi SAW balik, Abdullah bin Mas'ud tanya, ya Rasul, apa yang jadi? Saya dengar tadi suara itu.
Nabi SAW kata, kamu dengar ke suara? Dia kata, ya, saya dengar. Tadi ada para jin datang dan saya ceritakan kepada Islam, beritahu, dan mereka mula Islam. Ada yang sebahagian mulut, ada yang sebahagian tak mulut. Jadi mereka mula bergaduh. Antara yang mulut Islam dan yang tak mulut Islam, mereka bergaduh. Itulah suara yang kamu dengar tadi itu. Itulah tempat itu yang dibuat masjid jin, kan? Kita semua sentiasa pergi jalan-jalan solat di sana, sentiasa terbuka, kan? Ke jalan Mu'alla ini, sebelum Mu'alla. Okey, yang berkaitan dengan, ada sedikit lagi masalah, saya nak ringkaskan saja berkaitan ini. Tapi ini satu lagi poin yang penting Ustaz bagi di sini. Tidakkah sebahagian daripada para makhluk yang kejal dan tidak berakal, yang menamakan diri mereka sebagai seorang manusia, lebih berhak ke neraka dengan tahap yang tidak bernilai dan lebih rendah daripada sepotong kayu api, daripada sebatang pokok yang kering, jika dia tidak mengenali dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pokok-pokok itu mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengesahkan ke Rasulnya, mengucapkan salam ke atasnya, menziarahinya, mendengar sabdanya dan mentaati perintahnya, sebagaimana tentera dalam contoh-contoh tadi itu kita baca. Jadi orang yang tak beriman pada Rasul yang mulia ini, adakah bukankah mereka macam lebih keras hatinya daripada pokok, lebih keras daripada hatinya daripada batu, dan lebih berhak masuk neraka, jadi kayu api dalam neraka, kan, daripada pokok itu. Ini satu poin yang Ustaz bagi di sini. Yang seterusnya, isyarat yang ke-10, ini saja sebab berkaitan dengan pokok kejadian yang teratas tu dan muzat-muzat ini, tapi ini satu muzat saja. Itu adalah hanin al-jiz'i. Muzat hanin al-jiz'i, yani tangisan sebatang tamar. Sungguh yang menguatkan muzat pokok ini lebih banyak, iaitu muzat hanin al-jiz'i, tangisan sebatang tunggul kurma yang kering, dan diriwayatkan sebagai riwayat yang mutawatir. Tangisan sebatang tunggul yang kering kerana berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sementara di Masjid Nabawi yang mulia, dengan dihadiri jemaat yang besar, semangatnya menyokong dan menguatkan contoh mukjizat yang berkaitan dengan pokok yang telah kami terangkan di atas tadi itu. Kerana pasti ia juga adalah pokok, kan, tunggul kurma itu pokok juga. Jenis kedua-duanya adalah sama, tetapi pohon tamar ini adalah mutawatir dengan dirinya sendiri. Sedangkan pokok-pokok yang lain adalah mutawatir bagi setiap jenis daripada pokok itu. Baik bahagian-bahagian pokok yang lain itu atau banyak contoh daripadanya tidak mencapai tahap tawatur yang sarih, jelas seperti pohon tamar ini. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar pada sebatang kurma kering. Sekarang kan kalau orang naik khutbah ada di tongkat juga, kan, sandarnya. Masa Nabi SAW naik khutbah masa itu tinggi, tempatnya tinggi sedikit. Ada tunggul kurma sebelahnya, dia misalnya sandar baca khutbah semasa menyampaikan di masjid yang mulia. Apabila dibuat masa itu daripada kaum Najjar, itu kan Najjar yang mereka buat tukang kayu, mereka kata nak buat satu minbar kepada Nabi SAW. Dibuat satu minbar dan 3 anak tangga, tak besar, yani yang mulia. Nabi SAW naik ke atas mimbar dan mula menyampaikan khutbah. Apabila Nabi SAW berkhutbah, batang pokok itu mula menangis dan merengek seperti ringakan unta yang didengari oleh semua jemaah. Sehinggalah Nabi SAW turun, mendatangi batang pokok tersebut dan meletakkan tangannya, lalu bercakap dengan pokok tersebut dan menenangkannya. Barulah batang pokok tersebut berhenti menangis. Sungguhnya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah diriwayatkan dengan versi yang banyak secara mutawatir, sebab ramai jamaah di sana. Ya, mukjizat hanin al-jiz'i ini, yani kerinduan tunggul kayu ini sangat masyhur dan
tersebar secara mutawatir dengan tawatur yang hakiki. Sungguhnya mukjizat ini datang daripada jemaat yang tinggi daripada kalangan sahabat Nabi dengan 15 versi. Jadi beratus-beratus imam tabi'in telah memberitahu kurung-kurung yang selanjutnya mengenai mukjizat ini. Jadi para ulama daripada kalangan sahabat yang masyhur daripada jamaah tersebut, daripada kalangan sahabat, ulama para sahabat yang masyhur dan ketua-ketua riwayat hadis seperti Khadim Nabawi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah al-Ansari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Ibadah Sabah kan, Sahil bin Sa'ad, Abu Sa'id al-Khudri, dan sahabat-sahabat yang besar ini, dan Ummul Mukminin Ummu Salamah. Mereka ini di atas kepala versi daripada versi tersebut memberitahu umat mengenai mukjizat yang sama. Jadi Sayyidina Jabir dalam versinya dia kata, dalam versinya, Rasulullah SAW apabila khutbah akan berdiri ke tiang yang kering yang disebut sebagai batang pokok kurma. Apabila dibuatkan baginya mimbar yang mulia, Rasulullah SAW naik ke atas mimbar tersebut, namun batang pokok kurma itu tidak dapat menahan diri untuk berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangis dan mendengar dengan satu suara seperti suara unta hamil. Sayyidina Anas dengan versinya kata, ia berbunyi seperti kerbau sehingga masjid bergegar kerana suaranya. Versi yang lain, Sahil bin Sa'ad berkata, dan tangisan manusia menjadi bertambah apabila mereka mendapat tangisan dan ngoyayan itu. Ngoyayan itu. Ya. Adalah daripada tunggul tamar tersebut. Dan versi yang lain, Ubay bin Ka'ab berkata, sehingga kan batang pokok tersebut terbelah dan mereka kerana tangisannya yang amat sangat. Dalam versi lain, Rasulullah SAW bersabda kepada pokok itu. Saya bersabda, Inna hadza baka lima faqada min az-zikr. Yani sungguhnya batang pokok ini menangis apabila hilang daripada zikir. Dan maksudnya sungguhnya tangisan batang pokok itu berlaku kerana terpisah daripada zikir ilahi yang ada di dalam zikir dan khutbah yang dibaca di tempat batang pokok tersebut. Dalam versi yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Law lam altazimhu lam yazal hakaza ila yaumil qiyamah." Tahazzunan ala Rasulullah SAW. Tahazzunan maksudnya, jika aku, Nabi SAW kata, jika aku tidak mendiamkan batang pokok itu, maka batang pokok itu tetap begitu sehingga hari kiamat. Kerana berasa sedih ke atas Rasulullah SAW. Yani, jika aku tidak memeluk dan tidak menenangkan batang pokok itu, maka batang pokok itu terus menangis kerana berpisah dengan Rasulullah SAW sehingga hari kiamat. Hazrat Buraidah, Sayyidina Buraidah dalam versinya kata, apabila batang pokok menangis, Rasulullah SAW meletakkan tangannya ke atas batang pokok tersebut dan bersabda kepada pokok itu, jika kamu hendak, aku kembalikan kamu ke kebun yang kamu pernah berada di dalamnya, akar-akar kamu tumbuh, bentukmu menjadi sempurna, daun-daun buahmu menjadi baru. Jika kamu hendak, mahu, aku akan menanamimu di dalam syurga. Menanammu di dalam syurga. Para wali Allah memakan daripada buahmu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang batang pokok katakan, dan orang-orang yang di belakang pun telah mendengarnya. Tanamlah aku di syurga, supaya para wali Allah akan memakanku di satu tempat yang tidak pupus. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Qad fa'altu." Aku telah lakukan. Kemudian Nabi SAW bersabda, batang pokok itu telah memilih kehidupan yang abadi ke atas kehidupan yang fana. Ikhtara darul baka ala darul fana. Okey, seorang imam yang masyhur, iaitu Abu Ishaq Isfarani,
salah seorang imam yang besar. Riwayatkan sungguh Rasulullah SAW, ada yang riwayat yang ini, dia tidak pergi kepada batang pokok, tetapi batang pokok itu datang kepada Rasulullah SAW dengan perintah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, lalu kembalilah batang pokok itu ke tempatnya. Ada yang riwayat yang lain daripada Ubay bin Ka'ab. Selepas peristiwa ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar batang pokok itu diletakkan di bawah minbar, maka diletaklah batang pokok tersebut di situ. Batang pokok tersebut berada di sana sehingga masjid dirobohkan untuk diperbaharui. Kemudian ini dijaga oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an sehinggalah dia pupus. Tapi secara maknawi dia sudah ditanam di syurga. InsyaAllah Allah jadikan rezeki kita melihat dan makan daripada buah-buahnya di sana. Ini sangat penting. Dia kata Hasan al-Basri, ketika Al-Hasan al-Basri yang masyhur bercerita dengan para pelajarnya mengenai mukjizat itu, beliau menangis dan berkata, Tunggul Kayu itu rindu dan berminat kepada Rasulullah SAW. Sedangkan kamu lebih berhak untuk rindu dan berminat kepada baginda. Kami berkata bahawa, ya, sesungguhnya kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengikut sunnah-sunnahnya yang tinggi dan syariatnya yang mulia. Itulah tanda kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mengikut sunnat yang tinggi dan syariatnya yang mulia, yang berpegang teguh dengan syariatnya dan sunnatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ketika Rasulullah SAW Sallallahu Alaihi Wasallam dia sebut, kalau hati tak bergegar, tak menangis, maksudnya lebih turun daripada pokok itu, lebih keras, lebih daripada batu-batu, kan, zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hati kita untuk memahami hakikat Al-Quran. Allahumma fahimna asrar Al-Quran kama tuhibbu wa tardah, wa waffiqna li khidmatihi fi kulli anin wa zaman. Ya Allah, jadikanlah kita memahami Quran dengan fahimna asrar Al-Quran kama tuhibbu, seperti mana engkau suka dan reda. Dan jadikanlah kita khidmat kepada iman dan Al-Quran sampai bila-bila saja. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.